Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia, Cik Wan Muhammad Hazani bin Wan Ibrahim. Yang dikasihi rakan-rakan sekalian, pada hari ini saya akan membahaskan tajuk yang keempat dalam subjek pembangunan sosioekonomi di Malaysia, iaitu aspek kemasyarakatan. Sebelum kita pergi lebih jauh, saya ingin memberitahu dalam tajuk ini kita hanya akan belajar tentang dua tajuk besar, iaitu struktur masyarakat tradisional dan struktur masyarakat moden. Dalam struktur masyarakat tradisional, kita akan dapat mengetahui terdapat dua golongan yang wujud pada zaman tersebut, iaitu golongan yang memerintah dan golongan yang diperintah. Apa itu golongan memerintah? Sekejap lagi saya bagi tahu. Manakala bagi tajuk struktur masyarakat moden, kita pula akan belajar tentang tiga tajuk kecil, iaitu tentang kumpulan etnik, sistem pemerintahan negara dan jenis agama dan penganutnya. Bab kata pepatah, tak kenal maka tak cinta, tapi kalau dah kenal jangan terlalu sayang. Saya, Muhammad Amir Fikri bin Nasaruddin, KID 22060498, akan memberi serangkap pantun. Bila sakit, rasa kesian, menaiki kereta ke farmasi. Mohon semua beri perhatian, izinkan saya memulakan presentasi. Seperti yang kita ketahui pada awal tadi, struktur masyarakat ni dia terbahagi kepada dua, iaitu struktur masyarakat tradisional dan struktur masyarakat moden. Apa perbezaan struktur masyarakat ni? Pada pendapat saya, perbezaannya hanya daripada segi ekonomi, cara hidup dan kemajuan teknologi. Secara umumnya, struktur masyarakat Melayu tradisional ini hanyalah satu masyarakat yang kehidupannya masih banyak dikuasai oleh adat istiadat yang lama. Sebagai contoh, adat dalam perkahwinan yang perlu mereka patuhi supaya tidak mencemarkan bangsa Melayu pada zaman tersebut. Bab kata pepatah, biar mati anak, jangan mati adat. Seperti yang kita sudah ketahui pada awal tadi, masyarakat yang mengamalkan struktur masyarakat Melayu tradisional ini akan dibahagikan kepada dua golongan, iaitu golongan yang diperintah dan golongan yang memerintah. Golongan pemerintah terdiri daripada raja atau sultan, pembesar dan juga bangsawan. Raja atau sultan ni ialah pemerintah yang paling tinggi dalam pentadbiran sesebuah negeri. Sultan juga dibantu oleh kaum kerabat dan para pembesar, dan juga simbol perpaduan negeri, kerana baginda mempunyai kuasa mutlak terhadap rakyat jelata dan mesti dihormati oleh sekalian rakyat. Selain itu, konsep daulat digunakan untuk menjadikan seseorang sultan lebih mulia dan juga dianggap mempunyai kuasa dan kewibawaan yang mutlak. Jawatan sultan atau raja ini adalah akan diwarisi oleh anak lelaki baginda daripada pemaisuri yang sah, iaitu anak gahara. Sultan atau raja ini harus menjalinkan hubungan luar dengan kerajaan lain untuk mendapatkan perlindungan dan mendapatkan hasil perdagangan untuk dibawa masuk ke dalam negeri yang sultan ini mentadbir. Golongan bangsawan pula terdiri daripada para pembesar atau kaum kerabat yang amat berpengaruh dalam pemerintahan dan pentadbiran dan menduduki lapisan kedua hierarki sosial masyarakat. Kebiasaannya, golongan bangsawan ni menjadi pentadbir, iaitu dia akan membantu raja dalam pentadbiran negeri. Golongan bangsawan ni juga dia akan menjadi penasihat atau pembesar di daerah-daerah tertentu. Seterusnya, pembesar ini dilantik oleh raja atau sultan melalui pemberian surat tauliah. Untuk pemilihan pembesar ini
ditentukan oleh zuriat keturunannya, iaitu kebiasaannya anak lelaki sanak saudara sebelah bapa kepada pembesar yang terdahulu. Pembesar ni diberi hak mentadbir sesuatu daerah dengan kekuatan sendiri tanpa sokongan sultan, dan juga ia akan bertindak seperti seorang raja di dalam daerahnya sendiri. Pembesar ni juga dia terdiri daripada rakyat biasa yang dinaikkan taraf dan juga dilantik melalui surat tauliah oleh sultan yang bercuk mohor. Pembesar ni memegang jawatan seumur hidup dan mesti menunjukkan taat setia kepada pemerintah. Pembesar mempunyai kuasa penuh dalam kawasan pegangannya, seperti sultan mempunyai kuasa dalam negeri yang sultan mentadbir. Pembesar ni juga berkedudukan penting dalam sistem pemerintahan kerajaan, dan pembesar ni akan menjadi perantara sultan dengan rakyat. Contohnya, rakyat menyuarakan sesuatu kepada pembesar, dan pembesar ini akan menghadap sultan untuk menyampaikan luahan hati rakyat. Baik, seterusnya, golongan diperintah pula terdiri daripada orang asing, rakyat biasa dan juga hamba. Hamba ialah hamba raja, hamba biasa atau Hamba berhutang. rakyat biasa ni rakyat yang bermastautin tetap dan menjadi pengikut setia kepada pembesar yang mentadbir daerah yang rakyat biasa duduk di lapisan tertinggi dalam golongan yang diperintah. Rakyat biasa hendaklah menunjukkan ketaatan kepada sultan dan tidak boleh berbelah bagi, dan mereka perlu rela dengan amalan sistem serah, seperti bekerja di tanah pembesar tanpa mendapat upah, dan sistem kerah seperti menjadi bala tentera dan mendirikan istana. Rakyat biasa tak mempunyai kuasa politik dan jawatan dalam tadbiran. Rakyat biasa juga bebas menjalankan kegiatan ekonomi pertanian, perikanan, pelombongan dan perdagangan. Orang asing pula ialah merupakan orang bukan Melayu dan datang ke tanah Melayu hanya untuk tujuan yang tertentu saja. Orang asing ni tinggal sementara je dan akan pulang ke negara asal mereka setelah urusan mereka selesai. Contoh orang asing ni macam orang barat, orang luar negara yang hendak yang hendak berdagang dalam negara kita ataupun hanya untuk melancong ke negara kita. Mereka ni tinggal sementara saja dan mereka akan pulang ke negara asal setelah urusan mereka selesai. Mereka ni terdiri daripada pedagang, perantau, senteri. Senteri ni ialah orang yang merantau kerana menuntut ilmu. Macam dia datang ke negara kita, dia nak belajar sesuatu apa yang dekat negara mereka tiada macam dekat negara kita ada. Dan juga terdiri daripada mubalik. Rakyat asing ni dia boleh dibagi kepada dua kumpulan. Mereka melibatkan diri dalam pelbagai kegiatan sosial. Contohnya macam menjadi tentera upahan, dan kebanyakan mereka berasal daripada Jawa dan Pasai. Golongan yang kedua, kumpulan yang kedua, mereka melibatkan diri dalam kegiatan ekonomi seperti peniaga runcit, pemborong dan juga pelombong.
Baik, saya huraikan tentang hamba pula. Golongan hamba ini menduduki susun lapis masyarakat yang paling bawah sekali. Mereka ni dia jadi hamba kepada para pembesar dan orang kaya dengan melakukan macam-macam tugas seperti mencuci perahu, memetik kelapa, mencari kayu api dan juga menjadi askar. Mereka ni dia menyumbang tenaga untuk menambah harta tuannya. Hamba ni boleh dibahagi kepada 3 jenis, iaitu hamba raja, hamba berhutang dan hamba abdi, iaitu hamba biasa. Hamba raja ni mereka yang berasal dari golongan orang merdeka, dan mereka juga dikenali sebagai budak raja dan bergelar biduanda. Hamba raja dan keturunannya dijadi hamba secara turun-temurun dan hanya akan dibebaskan jika mendapat kerelaan raja je. Hamba abdi pula adalah terdiri daripada mereka yang berasal dari keturunan hamba. Mereka ni diperoleh daripada pembelian atau pertukaran oleh tuannya. Hamba abdi boleh dibahagi kepada beberapa jenis, iaitu hamba tawanan, hamba dirangga, hamba habsyi, hamba hulu, hamba serah dan anak hamba. Hamba berhutang pula berasal daripada orang yang merdeka. Mereka ni terpaksa jadi hamba sebab gagal bayar hutang kepada pemiutang dalam tempoh yang dah ditetapkan oleh pemiutang. Isteri dan anak-anak mereka juga dikehendaki tinggal dengan si pemiutang sebagai hamba tebusan. Hamba berhutang ni akan mengerjakan segala suruhan tuannya, termasuk bercucuk tanam, melombong dan membuat kerja-kerja rumah. Seterusnya, saya huraikan tentang struktur masyarakat moden. Negara Malaysia ni ialah sebuah negara yang memang sinonim dengan pelbagai kaum dan juga identiti yang ada dalam Malaysia. Contohnya kaum India, kaum Cina, kaum orang asli, kaum orang Iban, dan banyak lagi kaum yang ada kat Malaysia ni. Selain tu, maksud struktur masyarakat moden ni ialah proses yang menuju perubahan kepada sistem-sistem sosial, ekonomi dan politik. Maksudnya sekarang ni kita berada pada zaman moden, masyarakat moden. Jadi terlalu banyak tentang isu-isu politik dan banyak lagi lah. Dan ekonomi juga telah dinaikkan. Ekonomi Malaysia ni telah dinaikkan oleh kaum-kaum yang lain. Dan juga kesan dia juga ialah telah mewujudkan kepelbagaian agama, bangsa dan juga adat resam di negara Malaysia ni. Dan contohnya masyarakat Melayu juga boleh belajar, boleh mengenali adat-adat resam kaum-kaum lain. Contohnya adat kaum Iban, yang kaum Malaysia tidak ada adat resam tersebut. Seterusnya, kita teruskan dengan struktur sistem pemerintahan negara. Struktur sistem pemerintahan negara ini telah diketuai oleh Yang di-Pertuan Agong.
untuk mentadbir sesebuah negara yang di-Pertuan Agong telah memberi pembahagian kuasa kepada tiga. Yang pertama, eksekutif, iaitu telah diketuai oleh Perdana Menteri, Jemaah Menteri atau Kabinet dan dibantu oleh kementerian dan jabatan. Seterusnya, yang kedua adalah perundangan, iaitu diketuai oleh Badan Parlimen dan dibantu oleh Dewan Negara, Dewan Rakyat dan Rakyat, iaitu pengundi. Dan yang terakhir iaitu kehakiman yang diketuai oleh Ketua Hakim Negara dan dibantu oleh Mahkamah. Kebanyakan rakyat atau masyarakat di Malaysia ini menganut agama Islam. Terutamanya adalah masyarakat Melayu dan lain-lain. Selain itu, ada juga agama Kristian yang di mana penganutnya adalah dalam kalangan masyarakat Cina, India, Kadazan, Iban dan lain-lain. Kemudian bukan sahaja itu, ada juga agama Buddha yang dianut oleh masyarakat Cina sahaja. Selain daripada itu, agama Hindu juga telah dianut oleh masyarakat India yang berada di dalam Malaysia. Kemudian Confucius Taoist yang telah dianut oleh masyarakat Cina juga, sebahagian kecil daripada masyarakat Cina. Maka tamatlah perbentangan dan perbincangan kami pada hari ini untuk menerangkan tentang struktur perkauman ataupun sistem perkauman. Jika kalau ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kalau ada yang sayang, mohon diungkapkan. Sekian, terima kasih.